Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tambah lagi satu, kalau ada kekuatan tambah lagi satu. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, kata dia, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yanamu hatta yaqra alif lam tanzil. Ini tambah tai, dia panggil tambah tai. Orang dulu kalau beli barang dia kira kati dengan tai, atau dia kata tambah tai. Tadi kita start hadis tadi abang apa? Kita start kata orang mati ada dua, ada orang mati mukmin, ada orang mati kafir. Orang yang mati mukmin ni punyalah istimewa dia ni, masa roh nak keluar malaikat rahmat dah pergi tunggu, sambut dia dengan kain sutera putih. Kita cerita kebaikan dia. And then kita bagi satu solution. Macam mana kita nak elok daripada kita jadi mati, macam yang disebutkan sebagai tak elok tadi. Kita kena tambah pahala. Kita sebut apa dia? Cara tambah pahala yang Nabi SAW ajak kat kita apa dia? Mulut bagi selalu sebut subhanallah wa bihamdih. Very simple. Subhanallah wa bihamdih. Tambah tai sikit lagi, Nabi SAW kata, siapa dalam sehari boleh sebut 100 times, 100 kali subhanallah wa bihamdih, boleh sebut 100 kali sehari. Apa janji yang Nabi SAW kata dekat orang ni? Allah akan hapuskan dosa-dosa kecil dia walaupun sebanyak buih di laut. Kita tambah style lagi, kita bagi tahu apa? Kita bagi tahu, kata Abu Hurairah, kata Nabi SAW pesan dekat dia suruh buat 3 benda. Apa dia 3 benda tu? Yang pertama sekali, 3 hari sebulan modu ambil untuk puasa sunat. Ambil mana-mana Isnin, ambil mana-mana Khamis, ataupun ambil pertengahan bulan yang dipanggil Ayyamul Bid, hari-hari putih. Ambil 3 hari. Yang kedua apa dia? Nabi pesan suruh sembahyang duha. Yang ketiga apa dia? Witir sebelum tidur. Banyak tu kalau kita boleh istiqamah, kalau kita boleh komit untuk buat benda tu. Allahu Akbar tuan-tuan. Mati esok kita tengok kita punya statement. Kita tengok statement amalan kita. Masya Allah. Semata-mata sebut subhanallah wa bihamdih. Banyak ni Tuhan bagi dekat aku. Menyesal kita pasal kita sebut sikit. Bila tengok statement kita di hari akhirat esok, tengok statement, 1 puasa sunat aja kita buat dalam sebulan. Bukan 3. Nabi kata buat 3, kita tak mampu. Kita buat 1. 1 tu lebih baik daripada tak buat. 1 tu ganjaran pahala kita tengok, kita tepuk dahi. Kita kata awatlah aku tak buat 3 hari tu ni. Tuan-tuan tengok statement pahala kita, sembahyang witir yang kita buat 1 rakaat. Sekurang-kurang witir 1 rakaat. Mazhab Hanafi dia kata sekurang-kurang 3. Mazhab Syafi'i kata 1 pun sudah dianggap witir. 1 je buat. Tengok pahala Allah bagi. Masya Allah. Kalau aku tahu, aku buat 3 rakaat witir. Tambah lagi 1. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, dia kata anna Nabi SAW kana la yanam hatta yaqra alif lam tanzil wa tabarakallazi biyadihil mulk. Jabir bin Abdullah dia kata apa? Nabi SAW sendiri, Nabi tidak akan tidur melainkan setelah Nabi baca 2 surah ini. Surah apa? Yang pertama surah Sajdah. Alif Lam Tanzil itu adalah surah Sajdah yang tu imam duk baca pagi jemaat tu. Sebelum tidur ambil ayat semayang. Lah ni dalam handphone pun ada Quran 30 juzuk. Ambil ayat semayang, Zak kata buka bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Tanzilul Kitabila, baca. Habis bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. 30 ayat, 30 ayat. Sajdah 30 ayat. Al-Mulk 30 ayat. Tonton balik try baca 5 minit satu surah.
5 minutes satu surah. Bacaan biasa, tidak gopoh, tidak terlalu lambat. 5 minit untuk habiskan satu surah. 10 minit kita bagi balik dekat Tuhan, daripada 24 jam dia bagi dekat kita. Nak tidur, satu ayat sembahyang ambil, 2 surah ni kita penat. Itu amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal inna suratan fil Quran 30 ayah syafa'at li sahibiha hatta ghufira lah tabarakallazi biyadihil mulk atau kama qal. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata ada satu surah dalam Quran 30 ayat. Syafa'at li sahibiha. Siapa baca surah ini akan memberi syafaat kepada dia di hari akhirat esok. Kalau Nabi sebelum tidur Nabi baca. Siapa baca surah ini yang mempunyai 30 ayat ini, surah ini akan memberi syafaat, akan memberi satu pertolongan kepada dia di hari akhirat esok, hatta ghufiralah. Nabi kata sehingga akhirnya dia diampunkan dosa oleh Allah. Tabarakallazi biyadihil mulk. Surah itu ialah surah Al-Mulk. Tabarakallazi biyadihil mulk. Siapa yang mengamalkan surah ini sehingga dia menjadi sahib kepada surah ini, tuan kepada surah ini, surah ini akan bertindak sebagai pembela dia pada hari akhirat esok. Dan hadis itu sahih riwayat Ibnu Majah. Cukup tuan-tuan. Banyak tu kalau kita boleh start pelan-pelan buat. Cukup lah. InsyaAllah kita akan mati dalam keadaan roh kita diucap selamat datang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Nurul Ihsan jilid 1 muka surat 238. Muka surat 238. Kita masih lagi berada di dalam tafsir suratul Maidah. Masih lagi dalam tafsir surah Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Firman Allah, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lillazina amanul yahud wallazina asyraku. Demi Allah, lagi engkau wahai Muhammad akan mendapati setengah manusia yang keras berseteru dengan orang mukmin itu ialah Yahudi dan orang-orang kafir musyrikin ahli Makkah. Ni ayat ni. Tuhan nak bagi tahu dekat kita, kata musuh kita yang paling ketat, yang cukup benci kepada orang Islam ini, Allah sebut dua. Siapa dia? Satu Al-Yahud, Yahudi. Dia cukup benci kepada orang Islam. Yang kedua, orang-orang yang musyrikin. Golongan musyrikin maksudnya golongan yang menyembah berhala. Dan ayat ini merujuk kepada kafir Quraisy Makkah. Mereka sembah berhala. Ini dua golongan, anti dia dekat Islam cukup dahsyat. Cukup dahsyat. Kerana bertambah kufur mereka itu, Yahudi dan juga puak musyrikin ni. Hari ni dengan esok mereka punya kekufuran teruk lagi. Esok dengan minggu depan kekufuran mereka teruk lagi. Makin meningkat kekufuran mereka di sisi Allah. Dan jahil mereka itu tentang Islam. Dan mereka ni daripada sari ke sari makin duk jauh daripada Islam. Pasal apa? Pasal agama mereka tak berjumpa dengan Islam, tak berjumpa. Yahudi dengan puak penyembah berhala ni, dia tak berjumpa dengan Islam. Berbeza dengan orang Kristian.
Oleh kerana kitab mereka, kitab Injil juga asalnya kitab samawi. Dia ada tempat-tempat dia berjumpa dengan Islam. Tapi hak jenis duk sembah Tok Kong ni, hak jenis duk sembah berhala ni, dia tak jumpa. Dia pergi jalan lain terus. Kita duk pergi utara, dia duk pergi selatan. Dia makin duk jauh dengan Islam. Itu maksud ayat ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Ini Tuhan kata. Dan demi Allah, lagi engkau wahai Muhammad akan mendapati yang terlebih hampir berkasih-kasih bagi segala orang yang mukmin itu ialah mereka yang berkata kami ini orang Nasara. Nampak? Quran kata yang lebih mirip nak mai kepada Islam ialah orang Nasara. Pasal apa? Semua Nabi kita ada dalam kitab dia. Semua Nabi kita ada dalam kitab dia. Cuma dia panggil dengan nama lain. Kalau ikut mereka punya kitab yang telah diubah suai hari ini, mereka panggil dengan nama lain. Tapi nama-nama tu berasal daripada nama-nama Nabi kita. Nabi Daud mereka panggil apa? David. Nabi Yusuf mereka panggil apa? Joseph. Nabi Zakaria mereka panggil apa? Zeng. Itu kita panggil Zeng, mereka tak panggil Zeng. Mereka panggil apa? Kita ni kalau Pak Ya kita ni Zeng, jangan buat pasal kan. Dia panggil Zeng tak main mana ni, kita dengar Zeng mana? Pak Ya panggil Zeng. Mereka panggil apa? Tak tahu, saya pun tak tahu kan. Mereka pun ada juga sebut Zakaria tu, tapi dengan cara dia. Apa lagi? Nabi Sulaiman mereka panggil apa? Solomon. Dia panggil macam tu. Nabi Isa mereka panggil apa? Jesus. Dia panggil Jesus. Jadi dia duk berjumpa dengan kita ni, dia duk berjumpa. Ada dalam Quran, ada dalam Injil mereka ada. Jadi mereka ni dari segi nak berjumpa dengan hidayah Allah ni lebih mudah berbanding dengan hak sembah Tok Kong, hak sembah berhala. Mereka pergi jalan lain terus. Siapa kata? Allah kata dalam Al-Quran. Firman Allah, "Dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun." Bermula yang demikian itu dengan sebab bahawa setengah daripada mereka itu, daripada orang-orang Nasrani itu, qissisin dan juga ruhban, yakni ulama dan ahli ibadah. Qissisin kalau dalam kita ulama kita ni dia panggil fuqaha. Ulama yang faqih dalam ilmu agama. Ruhban dalam kita ni dia panggil apa? Abid ataupun ubad, orang yang kuat ibadat. Dia ada dua. Dan masyarakat kita ni pun ada dua. Satu, orang yang ada ilmu. Satu, ilmu kurang tapi amalan kuat. Dia ada dua. Dan Nabi SAW sebut perbezaan antara dua ni. Dari segi buat amalan, orang yang berilmu buat amal lain, berbanding dengan tak ada ilmu tapi rajin buat amal lain. Banyak dalam masyarakat kita ni mengaji tak mau. Semayang fardu masjid 5 waktu di masjid, tak mayang di rumah. Nak bang lagi 5 minit 10 minit dia main lah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya memang dia semayang di masjid. Dan dia main awal sebelum azan dia dah main. Tapi peliknya apa dia? Mengaji tak ada. Tadi maghrib ada, lepas maghrib berebut pergi ambil kasut, tolak motor belah. Dia tak mau mengaji. Dia tak mau mengaji. Tapi kesungguhan dia untuk nak buat ibadat ni cukup hebat. Maka akibat dia pada tuan-tuan, akibat dia beramal biduni ilmin, tanpa ilmu. Dia semayang tidak ada tamak ninah. Sedangkan tamak ninah ini very important.
sehingga kan Nabi SAW tengok satu orang sahabat ambil ayat semayang, masuk masjid semayang, habis semayang Nabi panggil dia, Nabi kata pergi ambil ayat semayang. Dia pergi ambil ayat semayang, dia masuk mai, dia semayang, habis semayang Nabi panggil dia, Nabi kata pergi ambil ayat semayang. Lepas ambil ayat semayang, dia masuk semayang, habis semayang Nabi panggil dia, Nabi kata pergi ambil ayat semayang. Dalam hadis kata apa? 3 kali. Dia 3 kali kena, dia tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, tang mana tak kena saya ni, tang mana tak kena saya ni. Baru Nabi habang dekat dia, Nabi kata, sembahyang kamu tidak ada tamak nina. Tamak nina takkan batal wuduk kot? No, tak batal wuduk, tapi Nabi suruh berwuduk, suruh semayang balik. Pasal apa? Supaya dia kena macam tu 3 kali, benda tu melekat dalam kepala dia, dia tak akan buat silap dah lepas ni. Itu teknik mengajar, teknik mengajar, itu teknik Nabi SAW. Saya duk pakai teknik Nabi lah. Kadang-kadang saya bila baca hadis, kadang tuan-tuan tengok saya baca-baca, saya patah balik cerita balik, saya baca-baca, saya patah balik cerita balik kan. Bagi hak cerdik ini dia fed up. Bagi hak cerdik ni, ada dengar hak cerdik ni, dia kata apa, duk ulang 3-4 kali, faham dah lah tadi ni. No, tapi ada orang bukan tak cerdik, tapi dia lambat pick up. Dia lambat pick up. Bila saya repeat kali kedua, bila saya repeat kali ketiga, baru dia pick up. Kita kena jaga dia juga. Dia pun main minyak motor bayar juga. Jadi kita kena bagi hak cerdik ni, walaupun dia ingat, tapi bila ulang sekali, ulang 2 kali, ulang 3 kali, lagi dia ingat. Ya ni ustaz repeat sampai berapa kali hari tu ni. Itu bukan cara saya, itu cara Nabi SAW. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi orang yang tak mau mengaji ni, dia tak ada benda ni. Dia semayang macam tu lah daripada umur dia 25 dulu sampai malam ni umur dia 75. Macam tu lah dia duk semayang tanpa dia pernah dengar pun perkataan tamak ninah. Dia tak pernah dengar pun. Apatah lagi nak tahu, langsung dia tak tahu tamak ninah ni apa. Jadi ruginya orang yang beramal biduni ilmin, tanpa ilmu. Dan pentingnya kita sebelum kita buat amalan, kita belajar bagi ada ilmu, supaya amalan yang kita buat itu menepati kehendak Allah Subhanahu wa taala, menepati macam yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So, dalam ayat ni Tuhan kata apa? Zalika bi anna minhum qissisin wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun. Bermula yang demikian itu dengan sebab bahawa setengah daripada orang Nasara itu ada yang qissisin, golongan alim mereka, dan di kalangan mereka juga ada ruhban, iaitu golongan ahli ibadat mereka. Mereka pun sama, yang kuat ibadat, tak mengaji, tak belajar, tak ada ilmu pun ada, dan ada yang berilmu dan beramal pun ada. Dan bahawa mereka itu tidak takabur, mereka itu daripada ikut yang benar. Benar jadi mereka Nasara, mereka orang Nasrani, tapi mereka mau dengar kebenaran. Kan kita dah tengok Dr. Zakir Naik, dia duk bagi talk tentang Islam. Geng-geng ni attend, mereka turun mai, mereka duduk, mereka dengar. Dalam duduk dengar tu ada di kalangan mereka ni yang memang nak cari kebenaran, ada. Dan ada yang takabur, bukan nak cari kebenaran tapi nak cari salah orang yang bercakap, ada. Tapi hak nak cari kebenaran ni ada. Anda biasa tengok video apa Yusuf apa Estes ni, daripada padri, dia daripada padri, dia duk bagi, kalau kita kata khutbah kepada orang Kristian dalam gereja dia yang duk bagi sermon ni, dia yang duk bagi, dan dia cukup mengetahui dan dia pakar di dalam bidang dia. Tapi dia mencari kebenaran, dia sentiasa nak cari kebenaran. Allah anugerahkan kepada dia hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini dia boleh pergi cakap
di depan padri-padri yang dulu kawan-kawan dia. Dia boleh pergi bercakap dekat mereka dengan ikhlas hati dia, dengan jernih muka dia, dengan ilmu yang ada dekat dia, dengan comparison yang dia buat. Dia compare balik Islam dengan hak dia duk abang dulu dalam kitab lama dia. Berapa ramai lagi pula padri lain yang apabila dengar ni, dia tahu dia tak ada interest. Dia bukan orang yang nak main ceramah minta 3,000. Dia bukan macam tu. Dia tak pakai satu PA untuk nak minta 3,000 kalau nak panggil ceramah. Tak ada. Dia tengok dia punya time ada tak ada. Kalau dia punya time ada, dia boleh suit dengan kehendak orang, dia main. Dia tak pernah letak satu PA nak minta 3,000, nak minta business class nak main, nak minta 5-star hotel untuk duduk. Dia bukan orang macam tu. Maka dakwah dia memang touch hati orang yang dengar. Pasal apa? Pasal dia ikhlas. Apabila orang ikhlas, dia bercakap pada hati dia. Tempat mendaratnya ialah di hati orang yang mendengar. Berdebuk dia tu, dengar. Dia boleh terang tentang Islam, air mata boleh keluar merambu. Dia bukan tasannuk. Orang Arab kata tasannuk. Tasannuk ni ada orang, tasannuk ni maksud buat-buat. Dia boleh bercakap bunyi dengan suara menggerigih macam nak teriak ni. Pasal apa? Pasal dia tujuan nak bagi orang teriak. Orang Arab panggil ini tasannuk. Ini buat-buat. Dia tidak tasannuk. Dia bercakap daripada hati dia dan benda tu usik hati dalam dia. Air mata dia keluar ikhlas kerana Allah. Orang yang mendengar ni tuan-tuan terusik jiwa.